Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah sekalian? Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin sebab terlambat sikit hari ni. Macam kita dah siap untuk menyambung perbincangan kitab Jami' Ulum wa Al-Hikam kita. Saya harap semuanya sudah bersedia dengan kitab masing-masing di kediaman masing-masing juga. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk menyambung perbincangan hadis kita yang ke-29. Baik, macam mana, ingat tak lagi apa yang dah kita bincangkan 2 minggu sebelumnya? Sebab cuti raya kan, 2 minggu, lama juga tu. Kalau Ustazah tak ingat, apatah lagi jemaah. Saya pun kalang kabut juga tadi. Cakap pasal apa 2 minggu yang lepas. Okey. Baik, dalam hadis kita yang minggu yang kita dah masih dalam perbincangan kita ya muslimah, yang dah kita bincangkan pada bab yang ke-29. Kita bincangkan bab 29 ke 30 ya? Minta maaf. Hadis yang ke-30. Minta maaf. Itulah kan Ustazah banyak sangat tempat mengajar. Tertukar dah. Okey, minta maaf ya. Muslimah, hadis kita yang ke-30. 29 dah habis, dah lama dah habis. Hadis kita yang ke-30. Allah Akbar. Memang selamat Hari Raya, maaf zahir batin ni. Okey, hadis kita yang ke-30. Okey, so di sini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah mengedekahkan tentang perkara yang Allah wajibkan. Ya, Nabi pesan, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Okay, kalau siapa yang masih lagi tercari-cari, kita pada hadis yang ke-30 muka surat 279. Tapi kita dah habis dah bincang tentang muka surat 279. Sekarang ni kita akan masuk pada muka surat 282. Okey, 282. So di sini Ustazah nak ulang sikit lah berkenaan dengan apa yang dah kita bincangkan dalam hadis ini supaya ada kesinambungan daripada perbincangan yang lepas. So pada perbincangan kita yang lepas, kita dah sentuh berkenaan dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan, kan? Kita dah bincangkan tentang itu. Kemudian kita bincangkan juga tentang perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana yang kita bincangkan secara tuntas maksud saya, yang begitu panjang lebar pada ayat surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Sehingga saya ada kalau lihat semula ataupun kalau ingat lagi, Ustazah ada lukiskan hadis Nabi SAW berkenaan dengan Nabi tunjukkan apakah yang disebutkan dengan jalan yang lurus dan kenapa kita perlu ikuti jalan yang lurus itu. Masih ingat lagi tak diagram tu? Kita tak ingat? Tak ingat tak apalah, nanti draw sendiri. Tak apa, nanti boleh rujuk pada kita punya video yang sebelum kita cuti raya tu. Baik, jadi hari ini kita akan masuk kepada perenggan yang seterusnya, okay, muka surat 282, iaitu berkenaan dengan batas-batas Allah. Kita juga dah tekankan dalam hadis ini ada 4 perkara yang akan dibincangkan. Pertama, berkenaan dengan perkara yang Allah wajibkan. Kedua, perkara yang Allah haramkan. Ketiga ialah berkenaan batas-batas Allah. Keempat, berkenaan dengan perkara yang Allah diamkan. Jadi dalam hadis kita yang ke-30 ada 4. Okey, ada 4
isi kandungan yang penting yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Dan sekarang kita dah masuk kepada bahagian yang ketiga, iaitu batas-batas Allah. Kalau rujuk dalam hadis kita, Nabi sebutkan di sini, وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Allah sudah tetapkan batasan-batasan, maka jangan kita sebagai hamba Allah, kita melampaui batas-batas itu. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan batas Allah? Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan batas Allah? Maka di sini pada muka surat 282 ada satu subtopik di situ yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah dan makna melampauinya. Okey, saya harap semuanya jumpa ya muka suratnya. Baik, di sini saya dah baca sedikit. Baik, kita lihat di sini pada muka surat 282 tentang batasan-batasan Allah yang Allah larang melampauinya. Maka yang dimaksud adalah apa-apa yang diizinkan untuk dilaksanakan, baik dalam bentuk wajib, sunnah maupun yang mubah. Maknanya perkara yang dibolehkan. Maksudnya begini ya Muslimah, kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan batas-batas Allah, dia adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala hadkan. Allah dah tetapkan. Kita boleh laksanakan. Kita boleh laksanakan perkara itu. Tetapi ada batasnya. Ada ketetapannya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala hadkan untuk kita. Jadi di sini kalau kita lihat, dia sebutkan tadi kan berkenaan dengan hududullah, iaitu batas-batas Allah itu apa? Iaitu apa-apa yang diizinkan untuk dilaksanakan, baik dalam bentuk yang wajib, sunnah maupun yang mubah. Kita, Allah perintahkan untuk buat, yang boleh kita buat ni dalam hidup kita, wajib, sunnah, mubah. Okey? Wajib, sunnah, mubah. Tapi jangan lupa, pada setiap perkara yang wajib, setiap perkara yang sunnah, setiap perkara yang mubah. Mubah ni maknanya kita nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah lah. Okey? Sunnah pun sama juga, tapi kalau buat dapat pahala. Kan? Kemudian yang wajib ni tak boleh tinggal, kena buat juga. Namun kena ingat, setiap perkara yang wajib, setiap perkara yang sunnah, setiap perkara yang mubah, ada hadnya. Ada batasnya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kita. Contoh, kita pergi satu-satu ya Muslimah berkenaan dengan perkara yang tiga-tiga tu tadi. Saya nak mudahkan kita faham tentang konsep batas Allah ini supaya boleh ikuti perbincangan ini dengan lebih relax lah. Sebab kalau Ustazah nak baca ni kan takut nanti confuse. So, saya nak ambil perbincangan ini mengikut kepada bahasa saya. Okay, supaya semua yang mendengar faham apa yang dimaksudkan dengan batas Allah pada perkara yang wajib, batas Allah pada perkara yang sunnah, batas Allah pada perkara yang mubah. Pertama, kita lihat kepada batas Allah berkenaan dengan perkara yang wajib. Dalam hidup kita, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang Muslimah, ada banyak perkara wajib yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita laksanakan. Wajib bermakna kalau kita tinggalkan berdosa. Jadi nak tak nak kena laksanakan. Contohnya solat 5 waktu kita. Ini wajib, tak boleh tinggalkan. Melainkan kita lah wanita yang dalam keadaan haid. Yang uzur kan, tak boleh. Wanita uzur ni janganlah pula mentang-mentang ni perkara wajib, nak buat pula. Okay. So kita lihat 5 perkara, 5 solat kita yang wajib ini ada hadnya. Betul tak? Ada hadnya dalam 5 solat kita yang fardu.
Apa maksud saya ada hadnya? Contoh, kita lihat begini. Kita tadi pagi kita bangun subuh. Solat subuh kita 2 rakaat. Betul kan? Itu had yang telah Allah tetapkan. Boleh kita buat solat subuh kita 3 rakaat? Tak boleh. Kalau kita buat 3 rakaat dalam solat subuh, bermakna kita melangkau had yang telah Allah tetapkan. Okey? Sama juga, solat zuhur kita 4 rakaat. Tak boleh kita nak pandai-pandai jadikan ia 6 rakaat contohnya. Sebab had yang Allah tetapkan untuk perkara wajib itu tadi adalah kepada perkara wajib dalam solat zuhur kita ialah 4 rakaat. Tak boleh kita nak tambah jadi 6 rakaat. Ini namanya hudud ataupun batas-batas yang telah Allah tetapkan. Ataupun kita kata solat kita 5 waktu yang wajib. Tapi kita kata tak naklah Ustazah, saya suka sangat solat. So saya nak buatlah sampai jadi 6 waktu. Saya nak buat satu waktu nama dia waktu dia sakinah. Sebab saya suka Ustazah sakinah contohnya kan. Saya suka Ustazah sakinah lah, saya nak buat satu waktu ni namanya waktu sakinah. Sebab kalau waktu sakinah ni saya tenang je Ustazah, ya Allah. Saya nak macam gitu Ustazah. Jadi saya nak wajibkan diri saya di samping lima solat fardu tu kan, ada satu fardu yang wajib untuk saya namanya fardu sakinah. Dia berapa rakaat? 1 rakaat je Ustazah. Macam tu. Boleh? Tak boleh. Sebab kita kalau buat, kita melanggar batas Allah yang telah Allah tetapkan dalam isu ataupun perihal perkara yang wajib itu tadi. Sejelas ya, perkara wajib, jangan kita melampaui batas ataupun jangan kita langgar. Bagaimana kita langgar tentang perkara wajib yang telah Allah tetapkan itu? Bila kita pandai-pandai. Kita pandai-pandai buat sesuatu, kita create sesuatu yang melampaui apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam perkara wajib tersebut. Contoh tadi kan kita orang perempuan. Saya kata kita memanglah solat 5 waktu kita wajib. Betul. Tapi Allah dah tetapkan. Kalau kita wanita, dalam keadaan kita uzur, kita haid, boleh solat ke tak boleh? Tak boleh. Kalau kita solat juga, haramlah hukumnya. Itu ketetapan Allah. Jangan kita langgar ketetapan itu tadi. Kita pandai-pandai. Tak boleh, saya orang perempuan, saya nak solat juga. Haid ke tak haid, nak solat juga. Apa ni bias? Orang lelaki semua boleh buat, kita tak boleh. Apa ingatkan orang perempuan yang dalam keadaan uzur ni tak boleh nak solat ke? Tak bolehlah cakap gitu. Sebab itu dah Allah tetapkan untuk kita. Dah Allah berikan satu privilege, satu keutamaan kepada kita wanita sebagai satu bentuk kelebihan. Jangan kita nak pandai-pandai langgar sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk kita. Kadang-kadang problem juga tahu kita ni orang perempuan. Maaf cakap kita orang perempuan kena problem. Banyak sangat problem. Itu nak, ini nak, semua je nak. Padahal Allah dah tetapkan macam-macam untuk dia. Kelonggaran-kelonggaran yang ada untuk dia. Kan? Kenapa tu tak boleh? Kenapa kalau uzur tak boleh solat? Tak boleh puasa? Nak puasa? Asal orang lelaki semua boleh buat? Jangan kita persoalkan tentang ketetapan ataupun batas yang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Sama juga orang lelaki ada juga batas-batas yang Allah tetapkan pada diri dia. Kan? Orang lelaki, contoh, orang lelaki boleh pakai baju perempuan? Tak boleh. Macam sama juga kita. Orang perempuan boleh pakai baju lelaki? Tak boleh. Itu batas yang telah Allah tetapkan. So, kita ni jangan pandai-pandai nak tukar sesuatu ketetapan ataupun batas yang telah Allah hadkan untuk kita. Sama ada perkara itu wajib, sunnah ataupun mubah. Kan? Kalau kita nak lihat kepada contoh sunnah, contoh perkara-perkara sunat kita panggil. Ada ke pelampauan ataupun pelanggaran batas yang berlaku dalam isu-isu sunat kita ataupun perkara-perkara sunat yang kita laksanakan dalam kehidupan kita? Ada, bukan tak ada. Itu sudah berlaku sejak zaman Nabi SAW lagi. Ada di kalangan sahabat, di kalangan masyarakat pada masa itu, mereka nak buat perkara-perkara sunat ini dalam keadaan yang berlebih-lebihan, melanggar batas yang telah Allah tetapkan.
sampai mereka mendapat teguran daripada Nabi SAW. Kalau kita rujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, saya nak ambil satu contoh cerita ni. Ada 3 orang lelaki, dia datang pergi ke rumah isteri Nabi SAW. Okey, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Ada 3 orang lelaki, mereka ini datang ke rumah isteri-isteri Nabi. Mereka datang ke rumah isteri-isteri Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. Mereka bertanyakan kepada mereka ni yang 3 orang tadi, mereka tanyakan kepada isteri-isteri Nabi tentang ibadah yang Nabi SAW laksanakan. Ini inisiatif yang mereka lakukan supaya mereka dapat tips yang lebih. Okey, supaya mereka dapat tips yang lebih agar mereka dapat beribadah yang mereka rasa istimewa. Ibadah yang mereka rasa istimewa yang lebih daripada orang lain. Itu tujuannya. Jadi di sini, ketiga-tiga lelaki itu tadi, mereka datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW. Isteri-isteri ya, dalam hadis kata azwajun Nabi. Maknanya bukan satu isteri yang mereka jumpa. Mereka jumpa ramai isteri Nabi pada masa itu untuk mencongkil rahsia ibadah Nabi SAW di rumah. Tapi apa yang berlaku? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dikhabarkan kepada mereka tentang amal ibadah yang Nabi SAW laksanakan, mereka rasa apa? Tak memadailah apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi faham tak muslimah maksudnya? Mereka rasa biasa-biasa je. Tak ada yang luar biasa. Maksudnya di sini, maksud saya tak ada yang luar biasa ialah apa yang mereka tahu tentang ibadah Nabi, sebagaimana yang Nabi perlihatkan kepada mereka ibadah yang Nabi lakukan. Begitulah yang dikhabarkan oleh para isteri Nabi kepada mereka. Kan? Sebab bagi mereka mungkin kenapa antara sebabnya kenapa mereka sampai datang ke rumah Nabi SAW bertanya dengan isteri Nabi SAW berkenaan dengan amal ibadah Nabi, ialah dengan harapan supaya mungkin ada amal ibadah yang Nabi lakukan di rumah yang tidak dipertontonkan kepada mereka. So mereka nak congkil rasa itu. Mungkin ada keistimewaannya di sana. Tapi sama sahaja. Mereka agak sedikit kecewa dengan jawapan-jawapan diberikan oleh para isteri Nabi setelah mereka jumpa dengan setiap isteri Nabi pada masa itu. Maka mereka kata begini, faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama wa ma min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mereka kata, kita ni Nabi buat ibadah yang sedemikian sebab dia tu Nabi kan, dia tu Nabi. So memang patutlah dia buat ibadah yang bagi mereka biasa-biasa bagi mereka biasa-biasa. Memang patutlah mereka tu, Nabi tu buat ibadah yang biasa-biasa saja. Kalau nak dibandingkan dengan kita ni siapa nak dibandingkan dengan Nabi? Kan? Nabi itu adalah seorang insan yang tadi mereka sebut qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi adalah seorang insan yang dah Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Jadi kalau nak dibandingkan dengan kita yang 3 orang ini, siapalah kita? Maka memang pantas, ini pendapat mereka ya muslimah, maka memang pantaslah, memang wajarlah Nabi SAW beribadah dalam keadaan yang sedemikian. Yang biasa-biasa itu saja menurut mereka. Jadi ketiga-tiga mereka, di sini kita nak masuk kepada part yang melampau batas itu tadi. Di sini ketiga-tiga mereka buat satu keputusan untuk melaksanakan amal ibadah yang begitu power menurut mereka. Okey, yang begitu power menurut mereka. Jadi faqala ahaduhum.
salah seorang di kalangan mereka pun berkata. Lelaki yang pertama, tadi jangan lupa ya muslimah, ada 3 orang dalam hadis ini. 3 orang lelaki dalam hadis ini. Jadi lelaki yang pertama, apa kata dia? Amma ana fa inni usalli al-lail abadan. Lelaki yang pertama kata, sesungguhnya aku akan solat malam sepanjang masa. Apa maksud sepanjang masa? Dia kata, okey, aku akan solat malam sepanjang masa aku tak nak tidur. Solat malam kita adalah sunat. Betul kan muslimah? Solat qiyamul lail kita, solat tahajud, witir, okey, yang kita laksanakan di malam hari ianya adalah sunat. Sebab ini saya sedang bincangkan perkara-perkara yang kita langgar ataupun yang kita lakukan di luar batasan dalam kategori sunat ya, dalam perkara sunat. Jadi solat malam kita ini adalah perkara yang sunat, betul tak? Dan Allah dah tetapkan sampai bila waktunya. Daripada selepas solat selepas solat Isyak hinggalah sebelum masuk waktu solat fardu subuh. Okay, solat subuh kita. Dan dalam keadaan yang sedemikian, Allah juga tetapkan supaya kita ada masa perlu tidur. Itu ketetapan Allah. Kerana ia bukan perkara yang wajib. Perlu jaga kesihatan diri. Perlu jaga kemaslahatan diri kita. Betul kan? Itu yang Allah tetapkan untuk solat sunat kita. Tetapi kita lihat di sini, lelaki yang pertama, dia membuat keputusan untuk solat sepanjang malam tanpa rehat. Maknanya apa? Dia melanggar batasan yang Allah tetapkan dalam perkara yang sunat. Okey, itu lelaki yang pertama. Kita lihat kepada lelaki yang kedua, apa yang dia kata? Bila dia dengar, oh, dia nak buat solat malam ni, tak nak tidur. Okey. Lelaki yang kedua pun kata, waqala al-akhar, ana macam puasa pula saya ni. Okay. Ana asumu ad-dahra wala uftir. Okey, kalau lelaki yang pertama tadi, dia hendak solat sepanjang malam. Maka lelaki yang kedua kata apa? Okey, kalau awak begitu, saya hendak berpuasa selama setahun. Puasa selama setahun ni bagi saya dia okey saja. Okey, saya tak ada masalah. Cuma ada satu part yang disebutkan di sini. Wala uftir. Saya akan berpuasa selama setahun dan saya tidak akan berbuka puasa. Nak puasa setahun, kemudian tak nak berbuka puasa. Boleh ke muslimah? Boleh kita buat sedemikian? Kita nak puasa setahun ni tapi tak nak berbuka puasa. Agak-agak itu boleh menyebabkan memudaratkan kesihatan kita ke atau tidak? Boleh. Kan? Cuba kita puasa seminggu, tak makan, tak minum. Kita sehari tak makan, tak minum pun rasa macam tak larat dah, Ustazah. Macam tu kan? Ustazah, jangan cakap seminggu, Ustazah. Satu hari. Kita bulan Ramadan, kita puasa sebulan tu kan? Satu hari kita start puasa tu, punyalah lapar, ya Allah, punyalah haus. Itu satu hari. Yang kita nak tunggu waktu berbuka puasa tu. Keadaannya, rasa, ya Allah, hai, tak larat. Kalau saya memang tak larat lah. Memang saya tak larat. Terus terang saya kata, ustazah ke tak ustazah? Memang saya tak larat. Sebab apa? Kita mengajar, kan? Kita gunakan suara untuk kita mengajar. Lepas tu tekak kering dan sebagainya. Memang energi dia kurang sangat-sangat. Rasa tak larat betul ketika kita Ramadan ni. Ketika kita nak mengajar. Dalam keadaan berpuasa. Di sini kita lihat ya muslimah, lelaki itu dia buat satu keputusan untuk puasa setahun. Kemudian dalam masa yang sama dia tidak mahu berbuka puasa. Sedangkan kita tahu Allah tetapkan had untuk kita. Kita berpuasa tapi hadnya ialah daripada selepas kita melaksanakan sahur, selepas kita makan sahur hinggalah waktunya masuk ke waktu maghrib. Itu ketetapan Allah. Adakah Allah kata boleh puasa sampai 12.30 malam? Tak ada.
mana-mana mazhab. Dalam kita, Ahli Sunnah wal Jamaah pun tak ada kata begitu. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ketetapannya sama. Masuk maghrib, kita berbuka puasa. Tidak ada, bahkan kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa setelah masuk waktu berbuka puasa. Ini adalah ketetapan Allah dalam isu puasa tadi kan. Puasa sunat lah, kita kata puasa sunat kita. Ketetapan Allah ialah mesti berbuka setelah masuk waktunya. Bahkan dianjurkan untuk kita segera menyegerakan berbuka puasa itu setelah masuk waktu. Tidak boleh, jangan dilambatkan. Jangan dilambatkan. Dan di sini jelas bukan lelaki itu tadi dia melanggar batasannya telah Allah tetapkan. Sebab apa dia kata dia tak nak berbuka puasa. So tak boleh. Kita tak boleh melaksanakan hal yang sedemikian. Baik, masuk kepada lelaki yang ketiga. Lelaki yang ketiga dia kata apa? Wa qala akhar ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Lelaki yang ketiga kata begini. Saya akan meninggalkan wanita dan saya tidak akan bernikah untuk selama-lamanya. Dia tak nak nikah untuk selama-lamanya. Boleh ke begitu Muslimah? Tak nak kahwin lah saya, Ustazah. Lelaki ni jahat macam tu. Tak ada lelaki baik, ada lelaki baik. Tak semua lelaki jahat lah. Ada lelaki baik. So kita ni janganlah letakkan semua benda tu sama kan. Kalau ada lelaki ni, ada lelaki begitu. Macam kita orang perempuan lah. Ada perempuan yang baik, ada perempuan yang tak baik. Betul tak? Kita pun marah juga kalau kita kata, orang perempuan ni, kalau kita dengar orang perempuan tu semua jahat, kita orang perempuan dengar, aku tak jahat pun lah. Kita akan cakap sedemikian, betul tak? So di sini kita tak boleh melanggar satu apa perkataan tu nak cakap? Jangan kita menolak saya lupalah perkataan tu. Baik, jangan kita menolak ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk kita sebagai manusia. Manusia yang normal. Iaitu Allah tetapkan kita ini boleh bernikah, boleh berkahwin, tapi kita tak nak. Bahkan itu adalah perkara yang sunnah. Kita tak nak. Tak nak tu sebab apa? Kita tak suka benda tu. Kita tolak daripada diri kita. Okay? So di sini, lelaki yang ketiga kata sedemikian. Tidak mahu bernikah selama-lamanya. Kemudian, apa yang berlaku dalam hadis ini, Nabi pun datang. Nabi kata apa? Dalam hadis ini disebutkan dalam riwayat ini, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang kepada mereka bertiga. Apa kata Nabi kepada mereka bertiga? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Adakah kalian bertiga ini yang berkata begini dan begitu? Maksudnya, Nabi tanya kepada mereka, adakah kalian bertiga yang mengatakan bahawasanya kalian, salah seorang di kalangan kalian ingin solat malam sepanjang malam tanpa tidur? Adakah kalian lelaki yang mengatakan bahawasanya ingin berpuasa sepanjang tahun dan tidak mahu berbuka puasa? Adakah kalian ini orang yang aku dengar, orang yang mana kata akan meninggalkan para wanita dan tidak mahu bernikah selama-lamanya? Dan Nabi SAW menegur mereka bertiga. Dalam hal ini, apa kata Nabi kepada mereka? Nabi kata, ama wallahi inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang akhsyakum. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jika nak dibandingkan dengan kalian. Wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Di kalangan kita ini semua ya Muslimah,
Nabi adalah insan yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Nak dibandingkan dengan orang yang lain. Dengan orang-orang lain ni tak terbanding. Dengan ketakwaan Nabi dan ketakutan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat Nabi kata kepada mereka, dalam keadaan aku adalah insan yang paling takut kepada Allah. Dalam keadaan aku adalah insan yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi kata begini, lakinni, tetapi aku asumu wa uftir. Dalam keadaan itu tadi, aku adalah orang yang berpuasa, namun aku juga orang yang berbuka puasa. Nampak ya? Apa kata Nabi kepada mereka bertiga? Walakinni asumu wa uftir. Aku adalah orang yang berpuasa dan aku juga adalah orang yang berbuka puasa. Kemudian apa kata Nabi? Wa usalli wa arqudu. Aku adalah orang yang solat malam. Tapi aku juga adalah orang yang tidur. Solat malam Nabi tak boleh dibandingkan dengan solat malam kita muslimah. Solat malam Nabi, Masya Allah tabarakallah. Panjang solat malamnya. Kita kalau tarawih 8 rakaat, mungkin dalam masa 15 minit, 20 minit, saya kira, okeylah 15 minit tu pendek sangat. 20 minit, 30 minit saja, 30 minit boleh selesai. Tapi Nabi 8 rakaat, 30 minit belum tentu selesai. Kerana apa? Aisyah sendiri sudah nyatakan dalam hadis yang beliau riwayatkan. Jangan kalian tanyakan betapa lamanya solat itu. Jangan kalian tanyakan betapa panjangnya solatnya, batu bacaannya. Walaupun 8 rakaat. Maknanya, Masya Allah tabarakallah. Tidak terbanding dengan kita. Solatnya yang panjang itu tadi. Kan? Tapi dalam kes ini, dalam kes Nabi SAW ataupun dalam isu Nabi SAW melaksanakan qiyamul lail baginda. Solat malam baginda, Nabi kata apa? Arqud. Aku juga adalah orang yang tidur. Di samping, aku melaksanakan solat malam. Kemudian Nabi kata apa? Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga adalah orang yang menikahi wanita. Dan Nabi sebutkan, dalam hadis ini di akhirnya Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan di kalanganku. Sunnah Nabi, sunnah Nabi ialah berpuasa. Tapi Nabi berbuka. Sunnah Nabi ialah solat malam. Tapi Nabi juga rehat dan tidur. Sunnah Nabi adalah menikah. Itu bernikah dengan wanita. Adakah Nabi menolak diri baginda untuk menjadi orang yang tidak menikahi para wanita? Tidak. Dalam keadaan baginda adalah orang yang paling takut kepada Allah. Paling bertakwa kepada Allah. Tetapi kita lihat begini ya muslimah. Nabi tidak melanggar batas yang telah Allah tetapkan dalam perkara sunat itu tadi. Nabi tetap ikut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah hadkan. Betul tak? Kan? Adakah kita dengar Nabi SAW berpuasa tapi tidak berbuka puasa? Tak pernah. Tidak ada dalam mana-mana riwayat yang menyebutkan hal yang sedemikian. Bahkan bila ada di kalangan sahabat baginda, di kalangan orang yang ada di sekitar baginda ingin melaksanakan hal yang sedemikian, Nabi datang dan Nabi tegur. Kerana apa? Nabi tahu hal itu melanggar had yang telah Allah tetapkan. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang yang muslimah ini, jangan kita pandai-pandai nak buat sesuatu yang di luar batasannya. Walaupun itu adalah perkara yang sunat.
Sebab ini juga yang ditegur oleh Nabi SAW. Okey, saya harap perkaranya jelas tentang hal itu. Jangan kita langgar. Sama ada perkara yang wajib, ketetapan had yang telah Allah tetapkan dalam perkara yang wajib, sebagaimana yang telah saya jelaskan itu tadi. Ataupun perkara yang sunat. Okay, sebagaimana yang dah kita lihat pada contoh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Tentang 3 orang lelaki yang datang ke rumah para isteri Nabi mempertanyakan tentang amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang Nabi SAW laksanakan. Tapi kemudian mereka sendiri buat satu keputusan untuk melampau, untuk melanggar perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sendiri tidak melanggar perkara itu. Kalau perkara mubah bagaimana? Perkara mubah saya nak kata beginilah, senang. Kita ambil contoh. Kita boleh makan gula kan, betul tak? Sweet kan, gula tu manis sekali. Masya Allah sedapnya gula. Gula tu manis kan? Tak, boleh. Kita ada pilihan. Kita boleh tak, kalau kita kata, oh saya tak naklah makan gula, boleh? Boleh, tak ada masalah. Dosa tak? Tak dosa. Sebab ia perkara mubah. Persilakan saja. Kita kata, oh saya tak nak makan gula. Okey, saya nak makan gula. Boleh sahaja. Sebab benda tu mubah. Boleh. Tapi boleh tak kita melampau-lampau? Melampau maksudnya makan gula banyak sangat sampai kena diabetes. Boleh? Tak boleh. Ini maksudnya jangan langgar batasnya. Sebab setiap yang kita buat, kita perlu buat dalam keadaan yang sederhana. Makan itu boleh. Makan yang halal. Makan makanan-makanan yang halal itu boleh. Tapi bolehkah kita melanggar hadnya? Sampai kita makan melampau-lampau, sampai tak boleh bernafas dan sebagainya, boleh? Kalau sampai langgar hadnya, itu sesuatu yang tidak dibenarkan menurut kepada syariat kita. Maknanya kita ni setiap perkara yang kita buat, sama ada perkara yang wajib, yang sunat, hatta yang mubah sekalipun, mesti ada batas. Okay? Batas itu ialah kalau yang perkara wajib dan perkara yang sunat sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Kalau perkara yang mubah tadi, agak-agak lah ya muslimah, agak-agak lah. Kalau dah terlampau-lampau tu, kenalah kita hadkan. Tak boleh kita sesuka hati. Buat sesuatu perkara yang mubah, ikut kepada nafsu kita. Okey. So di sini, saya nak jelaskan kepada kita dengan satu peringatan Nabi. Betul, Siti AK, tak boleh makan gula berlebih-lebihan. Yes, kalau kita makan gula berlebih-lebihan bermakna kita dah melampaui batas. Dia memudaratkan diri kita kan? Agama kita tidak mengajarkan hal yang sedemikian. Perkara-perkara yang memudaratkan diri kita, maknanya kena kita hindari. Tak boleh. Tak boleh kita melampau-lampau. Samalah juga kita makan ubat kan? Makan ubat itu mestilah ikut kepada dia punya aturan. Boleh ke kalau doktor kata makan ubat ni 1 hari 2 kali? Kita makan 1 hari 5 kali boleh? Itu dah overdose. Dah overdose. Maknanya kita dah melanggar batasnya. Dalam hal yang sedemikian pun tak boleh. Begitulah juga dalam hal-hal perkara yang wajib dan perkara yang sunat itu tadi. Okay. So di sini muslimah, saya nak linkkan perbincangan kita dengan perbincangan kita berkenaan dengan perkara yang Allah haramkan. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Okay, dengan sanad yang sahih. Nabi SAW memberikan perumpamaan kita tentang jalan Allah yang lurus. Betul, saya faham. Pada 2 minggu sebelum kita cuti, saya dah berikan perumpamaan yang Nabi SAW berikan kepada kita berkenaan dengan jalan yang lurus. Yang mana Nabi SAW berikan garisan di tengah, kan? Nabi ceritakan tentang garisan di tengah. Kemudian Nabi SAW letakkan garisan kanan kiri dengan beberapa garis. Nabi kata apa kepada para sahabat? Ikutlah jalan yang tengah ini. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang ada di kedua-dua kanan dan kiri. Jangan ikut kanan dan kiri. Okay. Wala tattabi'us subul. Itu juga ada dalam surah Al-An'am ayat 153. Dalam ayat 153 Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan. Allah kata apa? Inna haza wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu.
ini adalah jalan aku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul. Maka jangan kalian ikut jalan-jalan yang ada di sekitar itu. Okay? Dan Nabi SAW juga pesan kepada kita, ikut jalan Allah yang lurus, jangan ikut jalan-jalan yang ada di sekitarnya. Dan ada sebuah hadis Nabi yang lain. Nabi jelaskan kepada kita dengan jalan yang lurus dan juga batasan-batasan Allah. Dalam hadis ini, Nabi SAW sebutkan, Daraballahu mathalan siratan mustaqimah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang jalan yang lurus. Okey? Allah berikan perumpamaan tentang jalan yang lurus. Di kanan kiri jalan yang lurus itu maaf ya, sekejap. Baik, Nabi kata Allah berikan perumpamaan jalan yang lurus, yang mana di kanan kirinya ada dinding. Okey, di kanan kiri itu ada dinding. Sekejap, Ustazah draw. Jadi faham. Okey, Nabi kata apa? Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Ini saya ingatlah, itu sebab saya draw. Tapi sebenarnya jalannya lurus. Okay, Allah berikan perumpamaan kepada kita dengan jalan yang lurus yang mana ada dua dinding. Okey, ada dua dinding di kanan kirinya. Nabi kata apa? Pada dua dinding ini ada pintu-pintu. Okey, pada dua dinding ini ada pintu-pintu yang terbuka. Okey, pada dinding ada pintu-pintu yang terbuka. Dan pada pintu itu ada tirai-tirai yang terdapat padanya. Tirai-tirai itu kita panggil macam langsir ke, ataupun kita panggil bukan pemaidan ni lah. Macam something tabir, something yang tutup tirai-tirai itu yang cantik. Okey? So jadi macam ni. Ada tirai-tirai kan? Jalan yang lurus, tengah, kanan kiri jalan yang lurus ada dinding. Pada dinding itu ada pintu. Ada pintu-pintu yang terbuka. Dan pada pintu-pintu yang terbuka tersebut ada tirai. Yang colour biru tu tirai. Okey? Ada tirai-tirai yang menghiasinya. Nabi kata apa dalam hadis ini? Pada jalan yang lurus tersebut ada penjaga. Penjaga ini dia akan kata begini, bila ada orang yang nak masuk, nak dekat kepada dinding tadi, okey, dia akan kata ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a. Wahai manusia, masuklah ke jalan yang lurus. Kita kadang-kadang kita ni saya nak bagi contoh macam ni, Muslimah. Pergi Geylang Serai kan? Orang perempuan mestilah pergi Geylang Serai. Naik di apa ni? Dekat tingkat 2 tu, kat Geylang Serai tu, pasar Geylang Serai, bukan Jucak Kompleks pasar Geylang Serai. Dia kan banyak lorong kan, betul tak? Geylang Serai tu, yang kat atas tu. Kita orang perempuan sukalah jalan kat situ sebab apa? Ada jual tudung, baju, kain semua kan. So dia ada lorong, setiap lorong tu ada kedai, betul tak? Setiap kali kita jalan, kita akan lihat kanan kiri kita. Kita masuk lorong tu kan, kat Geylang Serai ni. Saya dah dapat imagine dah. Macam mana
dah lama tak pergi Gilang Serai ni kan. Okey. Pasal Gilang Serai tu, dekat tingkat 2 tu. Setiap tu ada lorong. Kadang-kadang kita kata, ni dah masuk belum lorong ni? Okey, kita ambil satu lorong. Lorong tu kita masuk. Kemudian kanan kiri kita ada macam-macam kedai kan? Kedai kecil-kecil, betul tak? Okey, kedai kecil-kecil ni kita kadang-kadang pusing kanan, pusing kiri. Cantik kita pegang. Kita nampak tudung. Cantik tudung ni, kita pegang. Okey? Cantik lah baju ni. Kita pegang lagi kan, kanan kiri tu kan. Di sini, bayangkan begitu. So, kita nak jalan straight. Kanan kiri ada dinding. Di dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu-pintu yang terbuka dan ada tirai-tirai yang menghiasinya. Setiap kali kita jalan, di jalan yang lurus itu, kita pasti ada keinginan untuk apa? Untuk pegang tirai tersebut. Macam kita jalan dekat Gilang Serai tu tadi. Pasar Gilang Serai tu tadi. Kita jalan dekat lorong tu, setiap kali kita nampak baju, setiap kali kita nampak tudung, kita rasa nak pegang. Kita rasa nak sentuh. Cantik lah tudung ni. $5 je. Murah murah $5. Jalan lagi depan. Baju ni lawa lah. $20 je jubah dia. Cantik. Kita pegang lagi. Macam itulah kan. Tapi di sini, ketika kita berada di jalan yang lurus tadi kan, ada satu suara kata apa? Stay dekat jalan lurus tu. Jangan pergi pada dinding-dinding tersebut. Jangan sibuk nak pergi situ. Dia larang. Terus kalian kepada jalan yang lurus. Jangan belok-belok. Jangan sibuk-sibuk nak tengok sana sini. Okay, suara tu akan pesan kepada kita. Jangan sibuk-sibuk nak tengok kanan kiri. Jalan straight je. Tak perlu sibuk, tak perlu nak pegang-pegang. Walaupun tirai tadi cantik pada pandangan mata kita. Dan kita rasa apa? Kita nak pegang tirai tu tadi. Sebab kita rasa tergoda ke, rasa terpegun dengan keindahan tirai tersebut. Tapi suara itu pesan kepada kita, jalan lurus. Jangan kita belok, jangan tengok kanan kiri, straight je jalan. Dia pesan kepada kita. Kemudian, ada juga satu suara yang mana kita ni ada keinginan untuk buka pintu, untuk masuk ke dalam pintu yang terbuka. Kan? Sebab tadi ada dinding. Lepas ada dinding, kemudian kita ada pintu-pintu yang terbuka. Yang ada tirai tu. Kita ni nanti ada keinginan untuk masuk ke dalam pintu itu. Sebab dia dah memang terbuka dah. Sama juga macam tadi kan, kita jalan dekat Pasar Gilang Serai yang dekat tingkat 2 tu. Kita jalan kat dalam lorong tu, semuanya terbuka, betul tak? Okey, semuanya terbuka. Dan kita mesti ada keinginan bila dah nampak benda yang cantik tu, kita akan masuk dalam kedai dia. Betul tak? Masuk dalam kedai dia dan kita nak masuk. Kalau masuk, agak-agak beli ke tidak? Okeylah, itu benda lain lah. Tapi kemungkinan besar kita akan beli. Dah masuk, dah tanya saiz dia, tanya warna lain, betul tak? Berapa harganya? Kita tawar-menawar dan kemungkinan besar kita akan beli baju di kedai tersebut. Nak keluar senang ke tidak? Kemungkinan besar susah kita nak keluar daripada kedai dia. Sebab apa? Kita ada satu perasaan. Dah tanya takkan nak keluar sih. Macam tu kan? Tak baik. Kita dah tanya-tanya. Lepas tu kita dah tanya saiz dia. Dah tanya warna dia. Orang tu dah penat-penat cari. Takkan kita nak keluar? Tak baik. Kemungkinan besar kita akan beli pakaian yang kita dah tanya di kedai itu tadi. Baik. Kita balik kepada kita punya lukisan ini. Okey? Nabi kata, bila kita ada keinginan untuk masuk dalam pintu tadi yang terbuka, ada satu suara yang akan kata kepada kita, jangan masuk. Okey? Kata apa dalam nas tadi? Tadi saya dah baca dah. La tadkhulu. Jangan masuk. Okey? Jangan masuk kepada pintu tu tadi. Sebab kalau kalian masuk, susah nak keluar. Bila kalian masuk, kalian akan susah nak keluar daripada pintu tersebut. Dan di sini, Nabi jelaskan kepada kita, jalan yang lurus yang ada di tengah itu, dia adalah Al-Islam. Jalan lurus kita yang tengah ini adalah agama kita Muslimah.
Okey. Agama kita iaitu agama Islam kita. Yang perlu kita pegang sebaik-baiknya dengan teguh. Dan dinding yang ada di kanan kiri agama kita, Nabi kata ia adalah batas-batas yang Allah tetapkan. Di sini kita boleh kaitkan dengan perbincangan hadis kita yang sedang kita discuss. Kanan kiri, dinding ni tadi kan, 1 and 2. Okay, dua-dua ini dia adalah batas Allah, Nabi kata. Okay, batas Allah. Jadi, sebab itu tadi, bila kita nak dekat, bila kita nak masuk, ada suara kata apa? Jangan jalan straight. Jangan belok-belok. Sebab itu adalah batas Allah. Jangan kalian langgar. Itu maksudnya. Kita dah discuss tentang batas Allah dalam perkara yang wajib, dalam perkara yang sunat, dalam perkara yang mubah. Kita ni jangan kita langgar. Jadi suara itu tadi pesan kepada kita, dinding tersebut itu adalah batas Allah. So biar kita straight saja berada dalam keadaan yang tetap pegang teguh pada apa yang telah diajarkan dalam agama kita. Jangan kita langgar batas itu yang akan menyebabkan kita jadi orang yang rugi. Kemudian, pintu-pintu yang terbuka ini, Nabi kata apa? Ia adalah perkara yang Allah haramkan ke atas diri kita. Sebab itu, ada suara tadi kata apa? Jangan masuk. Kalau masuk, dia susah nak keluar. Kita kalau buat perkara yang haram, kita akan susah untuk tinggalkan perkara haram itu. Maka the best adalah jangan buat langsung. Jangan masuk langsung. Kalau dah masuk, kita akan susah nak keluar daripada tempat tersebut. Iaitu perkara-perkara haram. Dan suara yang melarang kita tadi. Suara tadi kan, ada suara kan? Okay, ada dua suara tadi. Suara yang pertama itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang kita baca sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Al-Quran, bila kita adalah seorang Muslimah yang sentiasa melazimi pembacaan Al-Quran, kita menghayati pembacaan Al-Quran kita mentadabbur pembacaan Al-Quran kita itu tadi, dan kita faham apa yang kita baca. Kerana dalam Al-Quran, ianya mengandungi perkara-perkara yang Allah wajibkan, perkara-perkara yang Allah larang, perkara-perkara yang Allah suruh kita buat, perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala kata ini akan masukkan engkau ke dalam neraka, ini akan masukkan engkau ke dalam syurga. Kita baca Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi bila kita baca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dia akan jadi panduan bagi kehidupan kita Muslimah. Panduan bagi kehidupan kita supaya kita sentiasa jaga diri kita agar tidak melaksanakan perkara-perkara yang Allah larang. Iaitu batas-batas Allah. Larangan-larangan Allah. Dan suara yang kedua, yang kata tadi jangan masuk, ia adalah, Nabi sebutkan dalam hadisnya, dia adalah wa'izun. Wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Ia adalah satu penasihat dari Allah, itu suara ataupun naluri-naluri yang baik. Sebab kita ada naluri baik dalam diri kita ni Muslimah. Kadang betul kan, bila kita nak buat satu perkara nanti kita kata, jangan buat, benda tu tak bagus. Kita akan tercakap begitu dalam diri kita. Naturally, secara alaminya dia akan keluar satu suara baik ni yang akan kata kepada kita, yang sebagai penasihat bagi diri kita, setiap orang Muslim ini, jangan buatlah perkara tu tak elok. Dia akan ada dalam diri kita. Ikutlah suara yang baik itu tadi. Sebab suara baik itu, dia membantu kita agar kita tak masuk pada perkara yang Allah, kita tak langgar pada perkara yang telah Allah bataskan. Dan kita tak masuk kepada perkara yang Allah haramkan. So, kalau kita betul-betul memahami hadis Nabi ini tadi, berkenaan dengan Nabi berikan perumpamaan kepada kita, kita akan betul-betul jadi seorang Muslimah yang sentiasa berada pada jalan yang lurus.
yang nak terus-terusan berada pada jalan yang lurus, kerana kita faham kanan dan kiri kita ada pelbagai macam jalan. Kalau kita rujuk pada hadis Nabi yang pernah saya bincangkan pada 2 minggu sebelumnya, saya bincangkan bahawasanya Nabi kata di kanan kiri kita ada pelbagai macam jalan. Jangan ikuti jalan itu. Kerana apa? Dia akan bawa kita pergi kepada jalan-jalan kemaksiatan. Jalan-jalan yang Allah haramkan. Melanggar batas Allah. Sama juga dengan hadis yang kita bincangkan berkenaan dengan perumpamaan Nabi tentang jalan yang lurus di mana kanan kirinya ada 2 dinding. Pada 2 dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu-pintu yang terbuka itu ada tirai yang menghiasinya. Dan 2 dinding ini dia bukan dinding yang sebarangan muslimah. Dia adalah dinding yang benar-benar akan bawa kita menjadi muslimah yang melanggar batasan Allah. Dia akan jadi 2 dinding yang mana ada pintu yang akan bawa kita masuk kepada perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan sebab itu, Nabi pesan kepada kita, ikut jalan yang lurus. Stay pada jalan yang lurus itu tadi. Walaupun kita ada keinginan untuk lihat, walaupun kita ada keinginan untuk pegang, walaupun kita ada keinginan untuk masuk pada pintu-pintu itu tadi, tapi ingat, ia adalah perkara yang Allah haramkan. Ia adalah perkara yang telah Allah bataskan. Jangan kita langgar. Kalau kita langgar, kita akan jadi orang yang melanggar setiap perkara yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Setiap perkara yang telah Nabi ingatkan, jangan kita buat dalam hadis Nabi SAW. So, itu. Okay? Itu perbincangan kita. Tentang hadis yang ke-30 berkenaan dengan batasan-batasan Allah. Saya harap ini jelas muslimah. Betapa pentingnya kita jaga diri kita kan daripada melakukan perkara-perkara yang Allah haram. Dan dalam masa yang sama, menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang telah Allah tetapkan itu tadi. Jangan langgar. Jangan langgar waya. Senang. Jangan langgar waya. Awak langgar waya, awak akan jadi masalah. Macam tu. Okay? Kalau kita once you langgar that waya, langgar waya tu memanglah kita akan jadi masalah. So, kalau langgar waya, kita pun marah kan kalau orang langgar waya kita, betul tak? So, di sini Allah juga marah. Allah juga murka kalau kita langgar waya yang telah Allah tetapkan. Tak boleh sembarang kita. Okay? Baik, saya nak pergi kepada perkara yang keempat, simple saja. Perkara yang keempat, dalam hadis kita, Nabi kata apa? Ialah tentang perkara yang Allah diamkan. Berkenaan dengan perkara yang Allah diamkan ini ialah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Ia bukan satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Okey, hukumnya tidak ada. So di situ, contoh, saya nak bagi contoh simple di sini. Jangan kita pertanyakan tentang perkara-perkara yang tidak Allah tetapkan. Contoh, Allah tak tetapkan naik bas itu hukumnya apa. So jangan kita sibuk-sibuk tanya, Ustazah, naik bas tu hukumnya apa? Okey? Jangan tanya, Ustazah, kita belajar guna StreamYard, guna Facebook ni, apa hukum dia Ustazah? Tak perlu ya muslimah tanya soalan-soalan yang memang Allah berikan kelonggaran kepada kita. Tak perlu kita timbulkan persoalan-persoalan belajar pakai dekat Zoom, belajar agama dekat Zoom ni apa hukumnya, belajar agama Ustazah, kemudian Ustazah mengajar dekat sini, tunjukkan muka Ustazah apa hukum dia. Tak ke muka Ustazah tu boleh menarik perhatian lelaki? Kita keluarkan soalan-soalan yang kadang-kadang saya rasa pelik lah manusia-manusia ni. Tak perlu kita tanya tentang soalan-soalan yang telah Allah ataupun perkara-perkara isu-isu yang telah Allah diamkan untuk kita. Jangan susahkan diri kita muslimah. Okey, so dalam syariat kita ni ada 4 perkara. Saya nak simpulkan, saya nak tutup hadis kita yang ke-30 ini. Panjang sangat, dah berapa minggu dah kita bincangkan hadis ni. So, senangnya kita nak bincangkan, kita nak tutup begini hadisnya. Dalam hadis ini, Nabi SAW jelaskan kepada kita bahawasanya dalam agama kita ada 4 perkara dari sudut hukum hakamnya. Pertama ialah perkara yang Allah wajibkan. Perkara yang Allah wajibkan jangan sia-siakan. Maksudnya laksanakan perkara itu. Ini pesan Nabi dalam hadis kita yang ke-30. Kedua,
Nabi SAW kata apa? Dalam perkara ataupun dalam hukum hakam agama kita ada had-had. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dalam agama kita ini ada had yang telah Allah tetapkan. Maka jangan kalian jangan kalian melampaui had itu tadi. Sebagaimana yang dah kita bincangkan pada hari ini. Baik, pada perkara yang ketiga, dalam agama kita ada perkara-perkara yang Allah haramkan. Perkara-perkara yang Allah haramkan, fala tantahikuha. Jangan kalian langgar perkara yang Allah haramkan. Maknanya jangan buat perkara itu. Allah tetapkan itu haram, ianya haram. Minum arak haram, minum arak adalah perkara yang haram. Jangan kita suka-suka nak langgar perkara tersebut. Okey, yang keempat, ada dalam agama kita hukum-hukum yang Allah diamkan. Jadi pada hukum-hukum yang Allah diamkan itu, kita pun diamlah. Okey, kita pun diamlah. Fala tabhathu anha, Nabi kata. Jangan kalian cari tentangnya. Okey? Jangan kalian cari tentangnya. Sebab kalau kita cari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, dia akan menjadi masalah untuk diri kita. Dia akan jadi banyak isu. Dia akan menyusahkan kita. Dan perkara yang telah Allah diamkan, ia merupakan satu benda yang rahmat bagi kita sebagai hamba Allah. Raikan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey, Muslimah? Itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, selesai kita dalam perbincangan hadis kita yang ke-30. Baik, saya buka untuk sesi soal jawab. Kalau sekiranya ada soalan untuk diajukan, dipersilakan. Saya buka. Mungkin saya boleh ambil satu ataupun dua soalan sebelum kita bersurai. Jika adalah soalan di situ. Masya Allah, bersungguh-sungguh dan bersemangat Ustazah mengajar. Ya. Yelah, kata raya. Kata hari raya, kenalah semangat kan nanti kan. Kalau Ustazah lembik kan, Ustazah ni macam orang sakit. Okey, Siti tanya, salam Ustazah, apakah pendapat salam ya Siti, apakah pendapat Ustazah tentang mereka yang telah langgar batasan tapi cuba turn kesalahan yang jelas salah untuk orang umum faham kan intention mereka sebenarnya baik. Okey, begini Siti. Senang kita kata begini ya, kalau kita dah buat satu perkara yang memang salah, yang melanggar batasan. Ini batasan Allah contohnya. Batasan Allah. Contoh saya kata macam ini. Kita buat perkara yang menganiaya orang lain. Okey, mungkin saya boleh ambil contoh sedemikian supaya orang lain juga faham tentang persoalan Siti ni. Kita buat satu perkara yang menganiaya orang lain, menzalimi orang lain. Kita buat perkara itu. Kemudian, menzalimi orang lain tu saya nak tanya, dia boleh ke tidak? Tak boleh. Haram hukumnya. Kita tak boleh menzalimi orang lain. Tak boleh menzalimi orang lain. Atas niat apa sekalipun. Okay? Atas niat apa sekalipun. Tak boleh. Okay? Kita tak boleh menzalimi orang lain atas niat apa sekalipun. Walaupun kita kata, tak, aku buat benda tu sebab niat aku baik. Kan? Sebab tu aku buat sedemikian. Niat aku baik apa? Okey. Contoh, kita curi. Kita curi satu barang. Niat kita baik. Boleh? Tak boleh. Kita curi duit dalam bank. Curi online, contoh. Boleh? Tak boleh. Walaupun niat saya baik apa? Saya nak menampung, saya nak tanggung nafkah isteri saya semua. Tapi niat tidak menghalalkan cara. Niat tidak menghalalkan cara. Cuma kalau orang itu dia pusing-pusing lah, dia kata niat saya baik, niat saya bukan sebab itu, bukan sebab saya gini, sebab tu kan ini kan. Dah lah, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu niat dia sebenarnya adalah salah. Okey, niat dia adalah salah. Tapi
Kalau mungkin begini, ada orang dia tersalah. Dia tersalah approach dia lah, tersalah pendekatan, kan. Memang niat dia baik tapi salah pendekatan. Salah pendekatan. Kita pun tak nafikan kadang-kadang ada orang dia salah menggunakan pendekatan yang menyebabkan dia, walaupun niat dia baik, menyebabkan dia masuk kepada perkara-perkara yang dah melanggar batas. Okeylah. So dia dah tersalah, okey kalau dia dah minta maaf sudahlah. Kita malas sangat layan macam tu. Tak perlu kita fikir-fikirkan apa yang dia buat. Yang penting kalau dia salah, yang dia dah minta maaf sudah. Kita biarkan saja. Kita maafkan dia. So kalau apa yang di sebalik niat dia itu tadi, mungkin niat dia betul, mungkin niat dia salah dan sebagainya, itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tanya tentang pendapat saya, apa yang dia buat memang tetap salah. Sebab niat tidak menghalalkan cara. Okey, niat kita memang tidak menghalalkan cara. Tapi mungkinlah ada satu masa dia sedar cara dia itu salah sedangkan niat dia sebenarnya adalah betul. Dia sedar sekarang ni dia dalam keadaan yang sedar. So dia pun beritahu kepada kita bahawasanya dia dah tersalah buat, sedangkan niat dia betul. Okay? Dia pun tak sangka benda tu salah dan sebagainya. Sudahlah. Kita pun lapangkan dada kita, maafkan dia, maafkan dia. Selebihnya antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Siti, itu pendapat saya untuk hal ini. Yang penting ialah kalau betul lah dia buat perkara itu tadi dengan menggunakan cara yang salah, itu dah memang dosa, dah memang salah. Memang salah. Sebab memang dalam agama kita tidak mengajarkan niat menghalalkan cara. Okey? Niat tidak menghalalkan cara, maaf. Niat tidak menghalalkan cara kita. Ada soalan yang lain? Okey, Puan Cahaya, ada soalan daripada Puan Cahaya di sini. Ustazah, apa doa yang sesuai untuk kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah dan sentiasa di landasan yang baik? Begini ya, Puan Cahaya, kita doa yang paling simple, okey, doa yang paling simple boleh saya ajarkan di sini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah, okay, dalam doa itu supaya berikan kebaikan pada diri kita. Kebaikan itu adalah termasuk sekali taufik dan hidayah Allah. Okay, kebaikan-kebaikan dari sudut petunjuk, dari sudut hidayah, supaya kita ni berada pada jalan yang lurus. Itu adalah doa yang sentiasa kita baca. Ataupun dalam solat kita, dalam surah Al-Fatihah, setiap hari kita baca, betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu sebenarnya adalah doa yang baik juga. Bahkan kita baca setiap hari dalam solat kita. Kan? Dalam surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah. So, itulah yang paling simple yang boleh saya kongsikan. Okay, pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah sampailah ke akhirnya. Kemudian, doa yang bacaan kita dalam solat kita dalam surah Al-Fatihah. Okay, ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah bacaan yang baik. Setiap hari juga kita baca surah Al-Fatihah, okay, dengan niat-niat yang baik. InsyaAllah. Okay, ada petunjuknya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okay, wallahu a'lam bissawab. Baik, ada soalan yang lain? Syukran wa iyyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Kalau tidak ada soalan-soalan yang lain, saya kira terbaik untuk kita bersurai. Kita tutup kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menyertai saya dalam kuliah Muslimah di Masjid Al-Muttaqin kita.
Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa di sesi yang akan datang, iaitu pada minggu hadapan. Kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang baru, kepada hadis kita yang ke-31, dan saya harap kita semua dapat istiqamah dengan perbincangan dalam hadis kita dan kitab kita. Okey, Taib, itu sahaja Muslimah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.